tulis. Okay, so hari ni kita sambung semula. Kalau boleh, kalau boleh minggu, boleh ke minggu ni habis ya? Tak tahulah. Sebabnya bab ni mungkin makan masa. Sebab kalau kita 2 kali, sejam-sejam je. Kalau sejam pun tak cukup sejam kan. Kalau kita cuba habiskan cepat bab ni sebenarnya tak susah sangat. Senang je, mungkin satu topik selepas ini susah sikit lah, ada lebih kurang. Awak di rumah ada katagraf tak? Fikri ada kan? Farisha ada katagraf di rumah? Christina ada katagraf kat rumah? Ada. Ada ya? Husna ada ke? Okey, Zukri dah masuk. Tak apalah, tentang katagraf ni nanti saya letak dekat pondokat lah. Sebabnya buat depan ni kena lukis graf ya, graf sinus, kosinus dengan tangent ni. So memerlukan katagraf. Okey, tak apa. Hari ni mula-mula sekali kita bincang dulu jawapan dan jalan kerja untuk 5 soalan ya. 5 soalan. Setakat ni semua sekali dapat tak? Oh, Alia Soleha. Zukri siap dah, Zukri? Soalan ni? Belum, cikgu. Belum? Tak dapat ke? Tak sempat buat ke macam mana? Tak dapat. Tak dapat langsung? Tak faham ke tak faham langsung? So, siapa tu? Tak faham. Tak faham ya? Okey, Alia pun dah masuk. Duduk Alia dah masuk. Alia Soleha dengan Alia Masyara dah masuk dah. Hidayah pun baru tidur. Okey, bagus. Mandi dah Hidayah? Oh, tak tanya Zukri, kau tak faham? Okay. Itu saya siap pun dalam grup WhatsApp kan, dia cara kerja tu. Lupa juga. Tak boleh buat juga. Okay. First sekali, tentang yang saya ajak mula-mula sekali bila start bab ni, pertama sekali awak kena tahu sudut tu berada dalam sukuan yang mana. Okay, satu sudut tu saya beritahu sudut kan. 50 darjah dalam sukuan berapa? Sukuan pertama. 320 dekat mana? Sukuan keempat. Itu dah tahu dah. Sukri, yang itu okey? Tentang sudut di mana dalam sukuan yang mana? Zukri? Yang tu saya okey. Okey, boleh ya? Kemudian mencari sudut sepadan tu, yang alfa tu. Yang tu okey. Sudut sepadan tu kita tak berapa. Sudut sepadan tu awak kena ingat dia punya setiap sukuan tu macam mana. Muka surat, surat berapa ni? 175. Contohlah saya bagi awak kan 300. 300 ni dalam sukuan keempat. So nak cari alfa dia, nak cari sudut sepadan dia ialah 360 tolak dengan 320 tadi lah. Dia punya theta awak. Masuk lagi ke? Izani. Okey. Soalan keluar dah? Line tak berapa dia. Okey. Itu cari alfa tadi lah. Awak kena try ya Zukri. Kalau awak biar je memang tak dapat lah. Awak kena try dan tanya lah. Tanya member ke. Kalau malu tanya saya, tanya member. Tanya saya terus. Masa banyak ya. Sebabnya kalau awak tangguh knowledge ni, pengetahuan ni, nanti bila nak ambil exam nanti, payah ya nak study semua sekaligus dalam satu malam ataupun dalam seminggu ataupun dalam sebulan. Banyak benda ya. Form 4 lagi. Okay, so awak kena dapatkanlah bila saya ajar tu, dapatkan betul.
Jangan tunggu-tunggu ya. Kalau tak tahu tu kena tanya terus. Kalau biar memang payahlah. Okey, saya terus pada perbincangan soalan ni. Tadi. Okey. Siap satu ya. Okey, nombor satu sin theta sama dengan 0.9397. Okey, sin theta sama dengan 0.9397 ya. Okey, first sekali kena cari alpha dia dulu. Okey, terus ditulis alpha di sini. Sin inverse ya, tekan shift, tekan sin 0.9397. Awak akan dapat alpha sama dengan berapa tu? 70. 70 tepat, tak ada point. 00. Ya. 00, okey, 70 ya. 70 darjah. Okey, so first sekali tengok dulu kita punya nilai sin theta ni positif. So bila sin positif berada dekat mana? Sukuan yang pertama dan Yang kedua. yang kedua kan, okey. So yang pertama dah settle lah sebabnya kita tahu kalau sukuan pertama alpha ialah theta. So theta kita ialah 70 darjah lah. So dapat dah satu jawapan 70 darjah. Sukuan kedua kita tahu alpha, nak cari alpha macam mana? 180 tolak dengan theta. So alpha kita 70, 180 tolak dengan theta, theta kita akan dapat 180 tolak dengan 70, so akan dapatlah theta sama dengan 110. 10 Yang tu je. So kalau yang lain tak dapat tu macam Zukri, awak tak faham yang part mana Zukri? Bagaimana awak tak faham? Daripada atas sampai ke bawah ni. Saya nak cari yang theta tu. Cari theta mana? Yang bawah ni? Yang alpha ni boleh cari? Yang alpha boleh cari ya? Tak Alpha boleh juga. 70 darjah ni boleh cari. Guna kalkulator je. Okay. Sin inverse ni, sin songsang ni, awak tekan shift, tekan sin, tekan 0.9397. Dapat 70 darjah. 70.00 ada something kan? Bila bunda dapat 70 darjah aja. 70.00. Okay. Lepas tu bila awak tengok pula, nilai sin kita ialah positif. Positif ya. Tanda depan ni. So bila positif, dia melibatkan sukuan mana? Bila sin positif. Okay, kan saya dah pernah ajar. Pula masuk tu. Okey, Bogo. Okay, saya pernah ajar. Sukuan pertama ni semua positif. Okay, sukuan kedua hanya sin saja yang positif. Sukuan yang ketiga, tan yang positif. Sukuan yang keempat, cos yang positif. Ini kena ingat lah. So sekarang ni kita punya soalan pertama, soalan A ni, sin positif. So dia melibatkan sukuan yang pertama dan kedua lah. Pertama dan kedua. So bila sukuan pertama, theta ialah alpha. So memang jawapan kita 70 darjah lah. Okay. Kemudian sukuan kedua pula, buat kita tahu nak cari alpha ialah 180 tolak dengan theta. So masukkan alpha 70, 180 tolak theta, so akan dapatlah theta sama dengan 110. Okay, macam tu ya. Okay, saya teruskan ke soalan kedua. Satu ya. Kalau ini kelas kita terlebih sikit masa tak apa, tapi kalau ada yang tak boleh, tak apalah, macam mana. Okay, sebab makan masa sikit soalan ni satu-satu supaya dapat belaka. Mungkin dia positif dia boleh buat. Bila negatif tak apa. B ialah 0.936. Cikgu. Cos ya. Jawapan last ni tu memang tinggal macam tu ke? Kenapanya? Taklah, sebab kalau dalam buku teks kan ada macam atau. Oh. So
boleh lah tulis kalau saya tulis macam ni je. Theta sama dengan 70. Yelah atau lah. Okay, atau lah. Atau 110 lah. Ada dua kemungkinan. Bila sin positif ada dua kemungkinan, dua atau tiga, satu atau dua. Macam ni lah jawapan dia. Pada saya sama sini pun dah okey dah. Okey. Apa jawapan belakang dia tulis 70 atau 110 je? Tak, saya tengok ni kat Betul? dia punya contoh dalam buku ni. Contoh ke jawapan belakang? Contoh. Contoh. Contoh yang mana? Yang ni? Yang ni ke? Itu. Itu. Sama lah kan? Sama lah kan? Okay, atau ni. So pada saya dah sampai sini, okay, ada ini pun dah cukup lah. So kalau orang yang normal, pemeriksa yang normal, dia akan nampak 70 dan 110. Atau lah. So macam mana nak saya tulis macam dalam buku tag ke? Dia punya jalan kerja. Sama je kan sebenarnya? Okay, cumanya saya buat satu persatu lah bagi nampak. Kan? Sujud rujukan sepadan ni, ini alfa lah kan? Alfa. So yang ini nak cari disebabkan dia apa ni, bila tan negatif dia berada di sukuan yang kedua dengan sukuan yang keempat. Sebabnya 1 dengan 3 dia tan positif. Okay. Saya tak nak membebankan awak tulis lukis gambar rajah ni. Nak lukis gambar rajah ke nak lukis ni? Ada yang lukis ke? Tak perlu lah. Buat macam saya buat macam saya ajar ni. Okay, boleh ya? Boleh ya, Farisha? Okey, tak okey? Okey. Okey, boleh? Buat macam saya je. Ni risau, buat je jawapan macam saya ni. Okey, so kalau nak tulis juga atau ni buatlah 70 atau 110. Beres. Okey, soalan kedua. Saya tunjuk satu lagi ya. Sebabnya ABC semua positif. Positif. Saya tunjuk soalan B ya. Soalan B, cos theta sama dengan cos 9336 ya. So alpha kita ialah cos inverse 0.9336. Dapat berapa alpha? 21. Berapa darjah? Berapa? 21. 21? 21? 7 ke 20? 20. 21. Tepat. 0.00. Ada point ke? Tak ada. Ni 20.996. Saya tulis. So betul lah. So 21 lah. Soalnya theta tu. Okay. So sekarang ni cos theta positif, nilai kita positif. Okay, bila positif, cos berada dalam mana positif? Bila positif, cos positif dekat sukuan yang keempat dengan sukuan pertama kan? Okay, bila cos positif. Okay, so maksudnya sekarang ni kita punya nilai pertama ialah bila sukuan pertama tu alpha sama dengan theta. So theta kita ialah 21 lah darjah. Okay, beres. Sukuan pertama, sukuan yang keempat. Nak cari alpha macam mana? Alpha sama dengan 360 tolak dengan theta kan? So alpha kita 21, 360 tolak dengan theta. So theta sama dengan 360 tolak 21. Theta sama dengan 339. 339. 339 lah. 339 darjah. Okay? Boleh? Boleh. Boleh ya? Siapa yang tak sempat salin nanti tengok balik video lah ya. Sebab kita tak nak buang masa. Soalan tan pun sama juga. Okay, soalan C, theta kita sama dengan berapa? Beri jawapan lah.
Berapa soalan 40. 40. 40 Jawapan darjah dia kena. atau jawapan terus. 220. 40 tu betul dah. Betul. Okey, 40 darjah atau 220. 220 ya. 20. Okey. Kalau ada yang nak bangkang beritahu ya. Cikgu, jawapan saya dapat lain. Beritahu. Kita boleh bincang terus. Soalan D. Okey, soalan D negatif. Okey, tapi kita bincanglah soalan D ni. D ya. Dan berapa tu? Eta sama dengan negatif 1.198. 198. Okey, bila cari alfa dia sama dengan tan inverse negatif, negatif tu abaikan, saya boleh beritahu dah, abaikan 1.198. So alfa dapat berapa? Lim, 50.1. 50.1. Saya tak kira pun ni, saya betul-betul jawapan awak. Awak kira 50.1 50.1. Siapa yang kata lain beritahu ya. Kita boleh bincang. 50.1 ya, Farisha? Okey. So bila sekarang ni bila negatif ni dia kadang-kadang dia keliru sikit ya. So jawapan kita bukan 50. Okey. So sekarang ni kita kena tengok dia berada kat mana. Okey, di mana tan negatif? Kita tahu sekarang ni tan positif dekat sukuan yang ketiga. Okey. Dan sukuan pertama lah biasa. Tan positif ya. So jawapan kita ialah dekat mana sekarang ni? Sama ada sukuan yang kedua dengan sukuan yang keempat lah ya. Jawapan kita. Ini mungkin dia keliru sikit. Mungkin awak faham, mungkin awak keliru sikit. Okey, sekarang ni kita punya soalan kita tan negatif. Tan negatif ya. Tan negatif. Okey, kita tahu sekarang ni dah belajar sebelum ni. Tan positif di mana? Sukuan pertama dengan sukuan yang ketiga. So jawapan kita untuk soalan D ni ialah dekat sukuan kedua dengan sukuan yang keempat lah. Sebab di dua sukuan ni tan negatif. Sukuan kedua sin saja yang positif. So cos dengan tan negatif. Sukuan yang keempat cos saja yang positif. Sin dengan tan negatif. So disebabkan tan kita negatif, kita carilah sukuan yang di mana tan negatif, iaitu di sukuan kedua dan sukuan yang keempat ya. Sukuan yang kedua, macam mana nak cari alfa? Kita tahu alfa sama dengan sukuan kedua 180 tolak dengan theta kan. Okay. So kita punya alfa 50.1, 180 tolak dengan theta. So theta ialah 180 tolak dengan 50.1. So jawapan kita ialah 129.9 kan. Okay. Untuk sukuan yang keempat pula. Sebab itu awak kena kuasai yang saya ajar sebelum ni ya. Okay. Sukuan keempat, nak cari alfa macam mana? 360 tolak dengan theta ya. So alfa kita 50.1, 360 tolak dengan 50.1. Balik pula dah. Theta, so theta sama dengan 360 tolak dengan 50.1. Kita akan dapatlah berapa ni? 309.9. 309 ni? 309.9. Boleh ya? Boleh. Sebab kalau awak tak bersuara, awak tak tahu, awak tak faham ya. Awak kena beritahu. Mesej saya ke, PM ke apa ke, okay? Awak kena tahu. Sebabnya nanti Cikgu, ya. kalau yang 50 tu genap terus 50 boleh ke? Sebabnya soalan ni dia minta awak sehingga satu tempat perpuluhan. Kan dia punya arahan dia. Kan? Diberi bahawa ni hitung sudut theta bagi setiap berikut, bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan.
So at least kena ada satu tempat perpuluhan lah. So bila tekan tan inverse 1.198, kau dapat berapa? Saya tak kira semua, saya guna pada jawapan awak je. Cepat. Baiklah. Buka calculator. Saya tak minat guna laptop ni. Hari ni guna laptop sebabnya satu, saya nak privacy. Satu lagi saya anak saya ada Google Meet cikgu dia. So guna komputer lah. Okay, so dua kali tekan sin inverse. Tak reti guna calculator komputer ni. Tekan calculator pada handset lah. Sin inverse pula. Tan inverse 2.198 dapat 50.14741 kan. So bunda jadi 50.1 lah. Okay. Sebab dia soalan dia minta bunda sehingga 140-an. Okay. Apa pula anak saya tu macam lah agak ya. Apa? Okay, boleh Fikri? Sebab dia minta 140-an. So, kena ikut arahan dia. Kenapa ni? Husna. Maksudnya Husna. Okay. So, teruskan lagi. Ada lagi nak tanya apa-apa? Tak ada? So, jawapan soalan D iaitu 129.9 darjah. Soalan dan apa atau 309.9. Soalan E, berapa jawapan dia? Soalan E. Theta dapat 127. 127. Tepat? Tak ada point? Tak ada point Tak ada. Atau Satu lagi saya tak dapat. tak dapat? Tak. Tak boleh kita bincang. E cos 0.018. Negatif 0.028. Okay, so far ialah cos inverse 0.018. So alpha dapat berapa ni? RM53. 3 kan? 0.018 53 ya, 53.001. 3. So, tak dapat ni. Risha. Okey, bila cos negatif. Kita tahu cos positif ialah sukuan pertama. Dan sukuan yang keempat kan? Cos positif. So sekarang ni kita punya soalan cos negatif. So bila cos negatif dia berada ke sukuan kedua ataupun sukuan yang ketiga lah. Okay. Sukuan yang kedua nak cari alpha sama dengan 180 tolak dengan theta kan. So 53 sama dengan 180 tolak dengan theta sama dengan 180 tolak dengan 53, theta sama dengan 127 darjah. Okay, sukuan yang kedua. Sukuan yang ketiga
Alpha sama dengan theta tolak dengan 180. 180 dah. Okay. So kita punya alpha 253 cos theta tolak 180. So theta sama dengan 53 campur 180. So theta sama dengan 233 ya. Betul? Okay. So itu je lah jawapan dia. So jawapan kita ialah 127 atau 233. Okay, mungkin Farisha lupa ni ya. Tak, saya salah tambah. Saya tambah 127. Lepas tu saya tambah dengan 53. Kenapa? Kalau Teringat. So kena ingat rumus yang ini ya. Setiap sukuan tu nak cari alpha tu, dia ada rumus dia ni. Okay? Ini kena ingat ni. So, setiap sukuan. Okay? Sebenarnya pada saya mudah je nak ingat. Sebab dia alpha awak memang akan berada melekat pada yang paksi melintang ni. Okay? So kalau contohnya kan, sukuan yang ketiga. Sukuan ketiga kat sini. Okay? So dari sini ke sini. So inilah alpha awak. So mestilah nak dapatkan alpha tu mestilah theta, maksudnya sudut dia ni, sudut yang besar ni tolak dengan 180. Okay? So itu dia. Boleh ya semua? Okay, bagus, faham Okay, so hari ni kita masuk pula kepada satu topik yang seterusnya. Okay. Mungkin kalau awak cuba soalan yang lain ya. Kan tanpa saya suruh. Mungkin ada nak tanya boleh beritahu ya. Cikgu saya try soalan nombor 2 ni tak dapat cikgu. Tak sama dengan jawapan belakang. Boleh beritahu ya. Awak nak bagus awak kena lebih daripada yang cikgu arahkan. Kan jangan jadi luas sangat. Kan saya suruh buat 1A sampai E je, dia pun buat 1A sampai E je. Yang lain tak buat. Kalau maksudnya yang wajibnya 1A sampai E. Okay, dia try soalan lain. Okay. Awak kena ada perasaan ingin tahu. Curiosity ya. Macam mana soalan ni macam mana nak buat ya. Dia pun try buat. Okay. Lagi banyak soalan yang buat lagi bagus ya. Ini dalam soalan yang diberi pun tak buat juga. Macam mananya? Okay. Macam mananya? Kata nak lulus. Kata nak dapat A. Okay. So kita masuk kepada satu topik seterusnya. Okay. Sekarang ni kita melibatkan penyelesaian masalah ya. Okay. Dah masuk penyelesaian masalah. Untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sin, cos dengan tan ni, awak kena mahir lah dengan asas-asas yang saya dah ajar tu. Okay. Kan? Apa yang awak kena tahu boleh ya. Okay, setakat ini yang pertama apa ya baik. Gerak ke? Okay. Ayah tulis je lah ya. Walaupun saya buruk kan. Nombor 1 sepatutnya lembab ya. Okay, nombor 1 dapat sudut theta ni di sukuan mana? Maksudnya kalau saya beritahu, okay, berapa dia 210 dalam sukuan yang keberapa? 210.
Sukan ke berapa? Korang? Ketiga. 210? Ketiga. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, dapat menyatakan nilai sudut sepadan alfa ya. Bila diberi theta. Okey. Bila saya kata okey, 210, berapa alfa dia? So pun dia tahu, okey, kalau 210 dalam sukan ketiga. Sukan ketiga nak cari alfa sama dengan theta tolak dengan 180. So alfa sama dengan 210 tolak dengan 180. So alfa ialah 40 darjah. So dia dapat tu. Dia dapat buat tu. Yang kedua ya. Yang ketiga. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga dapat menyatakan positif atau negatif bagi nilai sin ataupun cos ataupun tan ya. Untuk sukuan tertentu. Bila saya beritahu sukan pertama apa yang positif, semua sekali cikgu sin positif, cos positif, tan positif. Sukan yang keempat apa yang positif? Cos cikgu, sin dengan tan negatif. Apa dekat sukan kedua apa yang positif? Sin positif. Cos negatif, tan pun negatif. Sukan yang ketiga apa yang positif? Tan positif. Cos negatif, sin pun negatif. Itu dah tepat. Okay. Dan jalan sekali nombor 4. Tamat dah ya. Ke bawah. Nombor 4. D. Lekat pula. Okay, nombor 4. Kita buat tadilah. Mencari. Dapat menentukan sudut apabila tu saya diberi nilai sin theta ke ataupun theta ke ataupun tan theta. Macam kita buat tadi lah kan, soalan yang latihan awak tu, 5 soalan tu. Bila diberi nilai sin ke, nilai cos theta ke, tan theta ke, dia dah boleh cari sudut dia berapa. Mesti ada 2 ya. Awak saya tengok ni buku teks awak ni memang sampai 360 je. Sebelum ni kalau saya ajar budak-budak yang sebelum ni lah, yang sebelum ni nilai theta dia ada sehingga melebihi 360 ya. Maksudnya dipusing sekali lagi. Macam mana cikgu? 360 maksudnya pusing sekali lagi 720 lah. Contohnya macam 500 kan. 500 dalam sukan ke berapa ya? 500 dalam sukan yang ke-3. Tapi tak apalah. Itu bukan dalam silibus awak. So kita tumpukan pada limit sampai 360 je. Maksudnya setiap nilai sin theta, cos theta, tan theta tu ada 2 jawapan je lah. Ada 2 jawapan. Kecuali kalau diberi domain, domain. Julat dia, katalah julat dia. Sebab julat awak yang dalam soalan ni kosong 360 je. Kalau dulu soalan ni kadang-kadang dibagi 90 hingga 270. Contoh. Tapi tak ada ya. Saya tengok ni tak ada. Okay. So, keempat-empat ni awak kena kuasai untuk menyelesaikan soalan masalah ni ya. Soalan masalah. Okay. Kita tengok dulu contoh soalan masalah ni. Okay. Siapa yang tak menguasai lagi tak apa. Jangan menangis ya. Jangan sedih. Okay. Cuba secara upaya. Dia kena cuba ya. Cuba sampai dapat. Okay. Cuba 100 kali. Cuba lagi. Sampailah dah beratus-ratus kali dia cuba, tak dapat juga. Ada kena cari cara lain lah. Cikgu. Ataupun memang takdir tak dapat dah. 100 kali dah cuba 100 kali lah. Belum lagi ya. Tak mungkin lah. Try 100 kali. Okey, kita tengok soalan contoh ni ya. Walaupun dalam buku teks ni ada penyelesaian ni, kita bincang macam mana. Kadang-kadang
Bila tengok contoh pun dia tak boleh nak selesai ya. Sebab itu saya kena ajar guna Google Meet ni. Kalau saya setakat beritahu, okey pelajar dalam WhatsApp kan. Awak tengok contoh 7, kemudian buat soalan nombor ni, nombor ni, nombor ni. Okey, saya rasa memang susah lah. Boleh, tapi memang susah sikit lah tanpa panduan cikgu ya. Okey, sebab tu cikgu ni wujud kan. Bukan sebab cikgu ni cerdik sangat. Semua pengalaman saya je lah ada untuk berkongsi dengan awak. Ya. Okey, soalan nombor 7. Muka surat berapa ni? 200 apa? 200 kan? 182. 182. Okey, 182 contoh 7 kecilkan dulu sikit. Okey, yang tengok pada lagi. Saya salin baliklah soalan tu. Kat sini. Okey. So pastikan awak nampak lah ya. Kalau tak beritahu lah cikgu tak nampak lah. Cikgu besarkan sikit ke? Beritahu lah. Yang malu-malu ya. Kalau main game tu boleh macam-macam pandai kan. Oh ya dekat belakang ni ada atas tu dia tengah menyorok. Dia tak main lagi game tu ya. PUBG semua tu. Mungkin sebab tua kot. Tak minat lah. Saya kaki game tu sebenarnya. Model-model tu. Model pelayan tu. 30 PQRS. PQRS. 3 cm wide. Ini sudut X. Ini sudut Y. Lagi. Darjah. Soalan pertama dia minta cari apa? Soalan A tu cos X. Soalan B dia minta cari apa? Tan Y. Okay. Nombor lain. S8, QR S. So ini 8 lah. Sampai sini 8. Maksudnya ini 4, ini 4 lah sebab dia sama panjang. Okay. So macam mana nak cari cos X? Cos X ya. Okay, first kali awak tengok dulu sudut X ni. Okay, sudut X ni awak rasa berapa darjah Ataupun saya tanya awak lah, sudut X ni, kan dia dari sini sampai sini. Okay. Dia dalam sukuan yang keberapa? Saya bagi contoh lah ya. Kalau sudut tu macam ni, kan, ni X ni, maksudnya dia memang kurang daripada 90 darjah kan. So sudut ni memang sukuan pertama lah. Kalau sudut macam ni, sudut macam ni, dia lebih 180, dia lebih daripada 90. Tapi dia kurang daripada 180 darjah. So dia dalam sukuan yang kedua lah. Okay. So kalau sudut macam ni, panggil sudut macam mana ni panggil? Cakap kan. Sudut apa dia panggil? Lupa dah nama dia. Sudut dia buka besar ya. Saya tunjukkan video ya. Saya tengok gambar saya ni. Ni. Kurang dari 90. Sukuan pertama. Besar sikit. Macam ni. Ini sukuan yang keberapa ni? Sukuan kedua. Kalau kita besar lagi, 180. Kalau besar lagi, pusing sampai bawah belakang ni. Kita masuk sukuan ketiga kan? Okay? Agak-agak awak lah. X ni, dia besar, dia punya bukaan dia tu, sehingga sukuan keberapa tu? Ketiga. Sukuan ketiga ke? Tak kan? Tiga. Saya tak. Sebab kalau kita lukis, saya ambil saya guna warna lain ya. Cepatlah laptop lembab tu. Tak derma lah daripada pelajar je. Kita beli laptop baru tak. Laptop yang 4,000 ke. Sedap sikit lah. Dia lagi lebih je. Kalau awak tengok dia dah makan sehingga 3 sukuan. 4 sukuan tak? Kan sukuan ni dah makan. Macam sini Maksudnya dia berada dalam sukuan keempat ke tak? Okay?
Maksudnya dia punya bukaan dia tu, Oh, dia dah masuk kepada bersukuan keempat dah. Nampak tak? nampak. Nampak tak nampak? Nampak kan? Dia punya bukaan tu. Maksud saya bukaan tu, sebab tu saya buat tangan tadi tu. Okay. Kalau macam Y ni kan, Y ni agak-agak sukuan ke berapa ni? Y ni. Y ni lebih dari 90. Tapi dia kurang dari 180 kan? So dia Y ni mesti garanti sukuan kedua. Tapi X ni, dia bukaan dia. Siapa tak faham lagi bukaan ni, saya tunjuk video ni. Jadi bukaan ya. Bukaan. Ni buka. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dah sampai sini, sukuan keempat pusing sampai sini. So X ni dah masuk sukuan yang keempat ya. Nilai dia memang dalam sukuan yang keempat. Boleh? Siapa lagi tak faham lagi sebab apa X ni berada dalam sukuan keempat? Ada lagi tak faham? Bukaan dia. Faham ya? Okey, bukaan dia sukuan keempat. Okey, so sekarang ni kita tahu yang pertama sekali X ni dia dalam sukuan keempat. Maksudnya dia lebih daripada 270 darjah X ni. So kita tahu sekarang ni dia minta cos X kan. Cos kalau dalam sukuan yang keempat dia positif ke negatif? Positif. Positif. So jawapan kita garanti positif punya. Cuma sekarang ni kita nak tahu nilai dia berapa. Okey, boleh ya? Boleh ya? Itu yang pertama. Maksudnya kena label dulu dia positif ataupun negatif. Boleh ya? Okey, yang kedua. Okey, bila dah kita tahu dah dia sukuan yang keempat, kita kena cari dia punya alfa dia. Okey, sudut sepadan. Sudut sepadan ialah ni ya. Ni dia sudut sepadan dia. Nampak tak? Senang je. Itu sudut sepadan dia. Okay, sudut sepadan dia. Okay, so kalau ingat semula, kalau cos, apa bahagi apa? Kita ingat kita ada tentang sebelahan dengan hipotenus ya. Okay, so kalau cos, apa bahagi apa? Sebelahan bahagi dengan apa? Apa tak dengar? Apa? Hipotenus ya. Hipotenus. So sekarang ni awak tengok alfa kita ni, okey, macam mana cikgu boleh kata itu alfa itu? Senang je. Dia terus kepada sudut yang sebelahan dia. Okey, kalau macam Y ni kan. Y, ya inilah dia punya alfa dia kalau Y kan. Kalau kita kira Y ni kan. Ini Y. Ini alfa dia untuk kira Y nanti. Tapi sekarang ni kita kira X dulu. So alfa dia ini. So sebelahan dia berapa? 3 kan. 3 betul tak? 3. Okay, hipotenus di mana hipotenus? Ini PR ni. PR ni ialah hipotenus. Sebelahan ialah ni sebelahan. Alamak, warna lain. Orange ya. Ini sebelahan dan ini ialah hipotenus. Okay. Ini hipotenus, inilah sebelahan. So sebelahan 3. Hipotenus berapa? Okay, saya pernah ajar kan. Bila sini 3, sini 4, sini berapa? Hipotenus berapa? 5. Okay, 5. So 3/5. So itulah jawapan dia. Cos bodohnya. Cos X 3/5 sahaja. Okay. Positif nak tulis je tak payahlah sebab positif ni kita tahu dah kalau dia tak ada tanda positif tu maksudnya kalau tak ada tanda apa-apa tu maksudnya dia positif lah. 3/5. So jawapan dia 3/5. Okay. Tak okey tanya. Zukri, faham tak Zukri? Tak ada Zukri lalu ni. Ada lagi Zukri. Jani ke? Husna hilang dah Husna. Pergi ke Tongfat dah. Tentang duk rauk je nak pergi Tongfat je tiap hari. Pergi Tongfat, nak pergi ke mana lagi? Nak pergi dekat apa yang dekat tu yang kek tu? Secret recipe. Secret recipe. Hilang dah ya Husna? Hilang dah. Okay. Alhamdulillah pula. Masya Allah. Okay.
Okay, Zukri, tak faham di mana Zukri? Yang gameplay aku kena je arah. Okay, saya ulang sekali lagi ya. Okay, mula-mula sekali soalan kita nak cari cos X. Okay, nak cari cos X. Dia bukan cari X ya. X tu sudut. Kan ni nak cari cos X. So, tengok dulu sudut kita ni dia. Ni dia. So, sudut kita ni bukaan dia sehingga berapa? Hingga sukuan ke berapa? Okay, bukaan dia. So, bukaan dia ni sebenarnya dah makan kepada 4. Ya, 4 sukuan. So, dia sukuan keempat lah. Sukuan keempat. Maksudnya dia melebihi 270 ni. Dia melebihi 270. Siapa yang boleh nak agak, okay, sebab tu saya lukis, saya lukis palang tadi. Palang ni tadi. Okay. Sudut dia ni, kau tengok. Sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Dia dah makan ke sukuan keempat dah. Okay. So dia sukuan keempat. Sukuan keempat, cos positif. So kita tahu dia positif. Okay. Itu tanda pertama. Yang kedua, yang kedua nak cari nilai dia macam mana. Terus label alpha dekat di sebelah dia tu. Alpha ya. Okay, alpha. So, ingat semula, kalau cos apa dia? Apa bahagi apa? Sebelahan bahagi dengan hypotenuse. Okay, so sudut kita dekat sini. Sebelah mana? 3 cm ni. Ni sebelahan. Hypotenuse mana? Yang ini, hypotenuse. Mungkin ditanya, cikgu macam mana nak beza hypotenuse dengan sebelahan ke, dengan setentang ke? Okay, hypotenuse, dia mesti dia bersetentangan dengan sudut 90 darjah. Ini sudut 90 darjah kan? Kalau setentang dia, itulah dia hypotenuse. Pusing macam mana pun, dia mesti dekat setentang dengan sudut 90 darjah. So, sini hypotenuse. So, dapat sini hypotenuse. So, sebelahan kat mana? Mestilah sini, sebelahan dia. Sebab kalau ambil sini bawah 4 ni, tak boleh. Sebab 4 ni dia setentang. So, 3 ni, dia punya sebelahan. So, hypotenuse, so 3/5 lah jawapan dia. Okay. Boleh ya? So, kalau cari Y pula. Okay, Y ni, kalau tengok sudut dia ialah dalam sukuan yang kedua. Sukuan kedua ya. Sukuan kedua. Sukuan kedua, tan positif ke negatif? Negatif kan? Okay, terus tulis negatif. Dia punya jawapan dia. Okay. Kemudian, apa dia tan? Tan ialah setentang bahagi dengan sebelah kan. Ini kena ingat. Saya ajar sebelum ni. Setentangnya bahagi dengan sebelahan. Okay. Awak tak boleh ambil sebelah yang tadi. Sebab sebelah yang tadi untuk alpha yang sudut X. Sekarang ni kita ambil alpha yang untuk sudut Y. Okay. Setentang mana? Ini setentang. So maksudnya sekarang ni 3 cm ni ialah setentangan bagi sudut alpha Y ni. Alpha Y ni. Okay. So, sebelahan mana? Sebelahan ni mesti layan ni. Okay, sebab hypotenuse memang tak berubah. Hypotenuse memang tak berubah. So, setentang sebelahan awak ialah 4 cm. So, jawapan awak ialah negatif 3/4. Itulah jawapan soalan B. Okay? Beres? Okay. So, sikit je sebenarnya. Sebab tu awak kena faham basic-basic yang saya ajar tadi. 4 basic saya ajar sebelum ni. Kalau tak faham tu, payah jadinya. Okay. So, nanti ini saya akan screenshot. Saya akan post dalam grup awak nanti. Okay. So, soalan tadi tu settle lah. Okay. Ni kalau ditunjuk ni, sebab apa dia cari PR ni, ini diguna Pythagoras kan. Tapi sebab dah tahu dah, 3, 4, 5. So, memang 5 lah. Okay. So, nampak ni. Okay. Kalau tak contoh ni tahu, okay, sudut tu berada antara 270, 270, 260, sudut kesukuan keempat. Okay, beres. Yang kedua, beres lah. Okay, saya punya cadangan saya hari ni, sebenarnya saya nak buat soalan satu persatu bersama-sama dengan awak. Okay. Buka surat 183 ni, latih kendiri 6.1E ni. Okay, aku sebab dah pukul 1 sekarang ni. Imam pun dah benda dah Bilal pun dah baca Quran tu. So mungkin ada yang nak semayang dekat masjid, mana tahu kan. Kata cikgu Hassan ni orang nak semayang kat masjid ni, sibuk mengajar kata. Masjid tutup.
Masjid tutup. Tutup lah, boleh masuk dah. Tak setahu saya kita boleh semayang 50 orang. Ke tak boleh? Boleh kan? Tutup betul masjid di Besu. Tutup ya? Tak boleh semayang langsung. Ada had. Ada had lah. Saya hari tu semayang Jumaat, saya tak semayang ya. Dia kata buka pagar 12.45. Saya pergi 12.45 tu dah tutup dah. Maksudnya mungkin orang dah bertunggu dekat depan pagar tu agak awal lagi. So dah cukup 50 orang terus dia tutup. Saya tak sempat semayang. Macam kat ular tu. Sama lah, semua sama. Masjid di Pahang semua sama ya. Masjid mana Jadi, cikgu pergi? masjid saya dekat rumah saya ni lah, dekat atas bukit ni. Masjid Rauk lah. Memang masjid di mana-mana, 50 orang je tak semayang Jumaat tu. Ataupun semayang, tak kisahlah semayang Jumaat ke semayang apa-apa, semayang Jumaat lah. So bila cukup 50 orang tu, dia akan tutup pagar lah, tak boleh masuk. So mungkin hari Jumaat baru ni, saya pergi 12.40, tak sampai 50 lah. Lewat sikit lah, 46, 47 macam tu lah. Lewat sikit je pun. Dah tutup pagar lah. Mungkin agaknya, orang dah tunggu 12.30 lah kot. Depan pagar tu, bila cukup 50 je terus tutup. Apa tu? Tak semayang Jumaat saya. Dah 2 kali dah kot. 2 kali tak semayang Jumaat. Kali ketiga minggu ni tak tahulah. Okay. So, sebelum kita habis kelas ni, buatlah nanti ya tugasan awak nombor 1 ni. Okay, nombor 1 ni senang sangat dah. Okay, saya bagi tip-tip sikit. Nilai X ni sukuan ke berapa? 2. Suku 2. Sekarang awak jangan tengok dia punya berada kat mana. Sebab kadang-kadang ada pelajar tu, okay, saya tunjuk ya, contoh ya. Okay, sudut kita macam ni. Macam ni sudut kita. X kan. Dia pun lukis palang tu. Kan, dia nampak sekarang ni, oh sudut ni berada kat sini cikgu. Sukuan pertama cikgu, dia kata. Salah lah. Okay, aku kena tengok bukaan dia. Kena tengok bukaan dia. Sekarang ni bila buka bukaan dia kan, dia sebenarnya, awak tengok bukaan dia ni, dia lebih daripada 90 darjah. Tapi dia kurang daripada 180. Maksudnya dia sukuan yang kedua lah ya. Bukan sukuan yang pertama. Okay, aku kena faham tu. Bukaan dia. Okay, nak saya buat lagi ke yang tadi tu? Apa? Buka-buka buku tangan tu. Okay. Apa? Saya harap faham lah ya. Saya harap faham lah bukaan tu. Okay. Bukaan tu sehingga berapa darjah. Kan? Kalau kurang daripada 90, sukuan pertama. Kalau lebih daripada 90, kurang daripada 180 dalam sukuan kedua. Kalau dia lebih daripada 180, kurang daripada 270 dalam sukuan ketiga. Kalau dia lebih daripada 270, kurang daripada 360 dalam sukuan keempat. Okay? So, cuba buat dulu soalan yang pertama ni. Pertama je lah kot. Yang kedua kan pening pula ni. Sukuan apa ni. Okay, buat soalan pertama ni. Nanti kita bincang hari Khamis. Okay? Dia trik sikit je ni. Alah, senang sangat ni. Saya tengok tahu dah senang sangat ni. Okay? Saya bosan dengan soalan-soalan senang ya. Pelagak tak? Sikit. Bosan. Soalan senang pun bosan. Okay? Tapi disebabkan saya belagak tu lah, saya tak dapat 100 ya. Masalah ni. Belagak sangat ya. Okay? Tunggu nantilah. Okay, so saya harap boleh faham lah. Kalau tak faham nanti rujuk balik lah ya. Sebab saya rakam ni, tengok balik. Tak faham juga tengok video, tengok nota saya bagi sampel dalam group. Tak faham juga nota, tanya saya direct lah. Okay? Tanya WhatsApp. Okay? Ataupun telefon terus ke, video call ke, direct kan. Janji awak faham ya. Cumanya kalau saya sibuk ke, tak boleh jawab ke, jangan menangis pula. Jangan sentap koyak pula ya. Kan kata cikgu Hassan tak layan lah, apalah. Okay, mudah sangat merajuk. Yang mudah sangat begitu ya. Nak dapat A matematik, hati kena kental lah. Kena kental sikit. Okay. Jangan asyik nak menangis. Sah?
Ya, Layan aku tak okey ke? okey je. Cikgu kot sikit. Ni, Apa? seni kau dah buat ke? Dah start ke? Dah, sikit. Buka buku. Oh, Cikgu lek. Hello. Hello. Terputus lah. Sorry lah. Sorry ya. Okay. Tak tahu sebab apa tiba-tiba wifi saya hilang dia punya connection dia. Okay, tak apalah. Yang penting sekarang ni kita awak buat soalan nombor 1 ni. Okay, kalau awak rasa boleh try soalan yang lain tu. Okay. So pada hari Khamis ni, boleh tak saya minta semua sekali ada kertas graf sendiri, boleh tak? Sebab saya malas betul lah nak pergi ke sekolah. Boleh. Kertas graf. boleh. Ada. Ada ya? Ni yang lain. Ni Aikai dengan Izan ni. Fikri banyak lagi stok kan? Ada. Taklah maksudnya untuk kawan-kawan yang tak ada ni. Nak suruh kan, nak suruh cari pula. Macam mana ya? Macam mana? Tak apalah. Sebabnya buku tulis awak pun ada kotak-kotak, bolehlah guna. Tak masalah pun. Dia nak lukis graf sinus, cosinus dengan tangent tu je. Dan dia ada kotak-kotak, bolehlah kot guna. Maksudnya paling busuk pun awak guna buku awak lah. Okay, tapi kalau ada kertas graf lagi bagus lah. Okay. So, nanti awak buat soalan pertama nanti. Kita jumpa hari Khamis ni. So, mudah-mudahan yang saya ajar ini dapat ya. So, kalau kata-kata saya menyinggung perasaan, boleh menangis-nangis ya. Ikut awak lah. Jadi, kita jumpa hari Khamis nanti. InsyaAllah. Terima kasih kerana join kelas saya hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ego. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Okay. Terima kasih, Ego. Okay.